saya yakin pegawai-pegawai kementerian juga telah memberikan taklimat kepada beliau secara terperinci. Dan saya menasihatkan kepada beliau agar, dan termasuk juga Dr. Jeffrey selaku Timbalan Menteri, beliau boleh minta datang ke pejabat kementerian dalam negeri, minta ditaklimatkan tentang sebagaimana kita dituduh sebelum ini. Contohnya PSS, walaupun PSS ini telah pun kita telah, kerajaan negeri telah membuat keputusan untuk tidak meneruskan. Tetapi saya ingin menasihatkan kepada Dr. Jeffrey untuk pergi ke Kementerian Dalam Negeri, buka semula file-file itu, selaku kerajaan beliau mempunyai peluang untuk membuka file-file lama ini. Mungkin dia tidak percaya apa yang saya sebutkan dulu. Hari ini saya menjemput dan mengajak beliau untuk pergilah ke Kementerian Dalam Negeri, jumpa dengan YB Jonathan Yassin, panggil kementerian, pegawai-pegawai di peringkat kementerian, dan minta untuk mereka ditaklimatkan tentang sejarah pelaksanaan PAS Residen Sabah ini. Siapa yang mencadangkan PAS Residen Sabah? Adakah kerajaan warisan? Adakah saya selaku bekas Timbalan Menteri? So bukalah file-file lama itu, nescaya yang berhormat Dr. Jeffrey dan juga YB Jonathan Yassin akan ditaklimatkan sebagaimana saya ditaklimatkan dulu. Nah, jadi itu yang saya sebutkan tadi, bila apa yang disebutkan tadi, kononnya kita ini membuat dokumen. Perlu diingat kepada rakyat Sabah, yang berkuasa membuat dokumen ini adalah kerajaan persekutuan. Kerajaan negeri tidak mempunyai apa-apa kuasa dari segi pelaksanaan pembikinan dokumen-dokumen, khususnya melibatkan pengenalan diri ataupun kewarganegaraan. Itu adalah kuasa mutlak kerajaan persekutuan. Nah, jadi sepanjang saya menjadi Timbalan Menteri Dalam Negeri, saya juga minta kepada YB Jonathan Yassin dan juga YB Dr. Jeffrey, bukalah rekod itu, bukalah file itu, cek, minta kepada taklimat kepada pegawai kementerian, sama ada atau tidak kerajaan warisan mengarahkan agar mereka-mereka yang tidak layak ini diberikan dokumen sebagaimana mereka buat tuduhannya. Dan saya akan tanya soalan ini, untuk umum saya akan tanya soalan yang sama apabila parlimen bersidang nanti. Itu saya telah nyatakan kepada YB Jonathan Yassin, bersedialah, because I might ask a question which I already know the answer. So maknanya dia tak boleh dah tipu saya, dia sebab jawapan saya tahu, but just for the purpose of record dalam parlimen, saya akan tanya soalan-soalan ini. Dato', what do you think Dr. Jeffrey plan untuk bikin forum on this illegal immigrant? Itu yang saya sebutkan. Retorik saja. Forum apa lagi? Dia sudah menjadi kerajaan, laksanakan. Mereka cakap hantar. So saya mau tengok. Saya mau tengok kepada Dr. Jeffrey, kepada YB Jonathan Yassin yang menggantikan saya di Kementerian Dalam Negeri. Saya mau bagaimana mudahnya mereka menghantar orang-orang ini. Ya mungkin saya dianggap gagal karena tidak menghantar orang-orang ini. Tetapi saya jemputlah, saya cabar YB Jonathan Yassin untuk hantar orang-orang ini. It is easier said than done. It's not easy. Dalam kita menghantar ini perlu diingat, kedua belah pihak yang menerima perlu bersetuju. Kalau yang menerima tidak setuju, bagaimana kita menghantar? Inilah yang masalah kita dulu. Dan saya yakin YB Jonathan Yassin pastinya telah ditaklimatkan oleh pegawai immigration. Dan kalau dia tidak ditaklimatkan, dan saya rasa sebagai Timbalan Menteri, beliau punya kuasa untuk minta pegawai-pegawai ini memberi taklimat kepada dia. Apa sebab orang-orang ini penyakit antar? Jadi saya yakin, saya haraplah YB Jonathan Yassin pada hari ini, dan saya yakin setelah 2 bulan, quite sure pegawai-pegawai di peringkat kementerian telah pun memberi taklimat secara terperinci kepada beliau kekangan yang dihadapi oleh pegawai-pegawai immigration kita bila mana proses pengantaran ini ingin dilakukan. Dato', maksud Dato' yang stateless kan? Yang susah diantar kan? Yang ada dari stateless yang Dr. Jeffrey cakap buat apa mau bagi dokumen? Bagi antar saudara. Yang dulu kan kita nak cadang buat PSS. So dia cakap buat apa bagi PSS? Antar secara pulang. Dan saya cabarlah hari ini. Saya mau tengok dia boleh antar ke tidak. How fast can he? Because perlu diingat, saya akan tanya soalan ini apabila sidang parlimen akan datang. So, you see the challenges that you face when you're the Deputy Home Minister, these fellows also will face the same challenges. Definitely. Contoh sebagaimana saya sebutkan tadi, bila mana orang-orang ini, dia cakap kenapa tidak tangkap? Bila ditangkap simpan dalam depo tahanan. Bila dalam depo tahanan, kita menunggu persetujuan daripada negara di sebelah untuk menerima. Karena untuk kita menghantar ke sebelah perlu diberikan dokumen kebenaran untuk kita menghantar ke sebelah. Tapi kalau negara yang ingin menerima ini tidak ingin menerima mereka, bagaimana kita akan? So akhirnya orang-orang ini terpaksa ditempatkan di dalam depo tahanan. Yang mana di dalam depo tahanan itu pihak imigrasi terpaksa menanggung jumlah kos yang cukup tinggi.
untuk memberikan orang-orang ini makan. Kalau dia sakit, kena hantar pergi ke hospital. Nah inilah diantara kekurangan hingga mengakibatkan jabatan immigration perlu menanggung kos yang cukup tinggi. Nah, jadi sebab itulah kenapa perlu dicadangkan. Sebagaimana saya ulang sekali lagi, dicadangkan oleh kerajaan terdahulu. Saya kalau boleh, saya tidak maulah trap into Jeffrey Ketingan punya game bercerita tentang PSS, because reality dia kerajaan negeri telah pun memberhentikan cadangan ini. Oke, kenapa diberhentikan? Sebabnya ada, of course, ada resistance ya, daripada orang-orang yang tidak bersetuju. Cuma apa yang saya ingin jelaskan pada hari ini, sebagaimana saya sebutkan tadi, saya jemput YB Jonathan Yassin dan juga YB Dr. Jeffrey Ketingan untuk pergilah, mintalah taklimat dengan Kementerian Dalam Negeri, pegawai-pegawai immigration kita, tanya dan buka file yang lama-lama. Minit mesyuarat itu masih ada, dan salinan saya ada untuk melumang YB Jonathan Yassin, YB Dr. Jeffrey Ketingan, salinan itu saya masih simpan. Nah, jadi saya mintalah untuk mereka buka file itu. Mungkin kalau melalui saya tunjuk, mereka tak percaya. Jadi mungkin kalau mereka pergi sendiri melalui kementerian, pegawai-pegawai yang memberi taklimat kepada mereka, mungkin mereka percaya. Jadi saya jemput kepada mereka untuk buka kembali minit-minit mesyuarat itu, tengok adakah itu cadangan kerajaan warisan, adakah itu kerajaan Datuk Muhammad Aziz, adakah itu dicanangkan oleh Datuk Syafri Yaqdan. It was not. It was proposed by the previous government, kerajaan warisan Cina pada masa itu, dan kita cuma ubah nama dia. Sebab nama itu saya terus terang kita tidak setuju. Because past resident sama, itu nampak seolah-olah macam kita ingin memberikan mereka ini dokumen. Makanya saya beritahu mungkin tukar nama, because kita kena beri gambaran yang jelas bahwa orang-orang ini bukan warga negara dan mereka hanya bersifat sementara, maka nama itulah kita tukar. But it's okay, pas is pas. Kerajaan pun telah pun tidak meluruskan cadangan ini, cuma for the sake of finding the truth about this matter, saya ajaklah agar Dr. Jeffrey pergilah ke Kementerian Dalam Negeri, minta taklimat dengan pegawai-pegawai ini, cek sejarah dia. Adakah ianya, ya itu perlu tidak, kita sudah membangkang, kita bukan lagi, dan saya sudah tidak ada kena mengena dengan Kementerian Dalam Negeri. So tidak percaya cakap, tidak perlu percaya cakap saya, pergilah Kementerian Dalam Negeri, bukalah file-file lama itu, dan tengok, adakah ianya bekas dicadangkan oleh kerajaan warisan, adakah ianya cadangan daripada saya, bukan. Dan I'm quite sure pegawai-pegawai di pihak kementerian akan memberikan taklimat yang komprehensif kepada dia. Dan sebut tentang forum tadi, I think sudah berapa forum membicarakan perkara ini? Kan, masih lagi mau cerita pasal forum. Saya cabar YB Jonathan Yassin, saya cabar Dr. Jeffrey Ketingan, laksanakan. Macam mereka sebut, mereka cakap hantar, saya cabar mereka untuk hantar secepat yang mungkin. Kalau mereka boleh hantar, saya mau lihat sejauh mana apa yang dilakukan oleh Dr. Jeffrey Ketingan sebelum ini, adakah yang bersifat benar ataupun bersifat inkorek. Oke?